Bersama saya adalah ahli-ahli Parlimen Bersatu dan Perikatan Nasional yang mana pada hari ini, walaupun saya digantung daripada berbahas di dalam Dewan, tapi suara saya dan rakan-rakan ahli Parlimen Perikatan Nasional tidak akan sesekali mampu disenyapkan oleh pihak kerajaan. Jadi pada pagi yang mulia ini, saya ingin menegaskan sekali lagi isu yang amat-amat berat kepada rakyat Malaysia, khususnya kepada orang Melayu dan kaum pribumi. Dan izinkan saya membaca surat terbuka kepada PNB dan KWAP. Jangan jual saham di dalam MAHB kepada Khazanah dan BlackRock. Kita tahu Khazanah yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah menjemput syarikat GIP milik penuh BlackRock untuk bersama mengambil alih MAHB dan seterusnya menyahsenaraikan delist syarikat MAHB ini daripada pasaran umum saham. Umum tahu bahawa beberapa bulan lepas, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB dan United Nations Office of the High Commissioner of United Nations Human Rights UNHCR telah menamakan BlackRock antara entiti yang terlibat dalam jenayah perang dan pembunuhan beramai-ramai, genosid di Gaza terhadap rakyat Palestin. Kalau kita ingat ya, dalam beberapa bulan yang lalu, ahli-ahli Parlimen DAP dan Pakatan Harapan membantah ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional yang membawa hujah MAHB ini akan dijual kepada GIP milik BlackRock. Saya nak bagi tahu rakan media bahawasanya Oktober yang lalu, baru-baru ini, BlackRock telah mengesahkan mereka telah memiliki penuh GIP. Bermakna MAHB yang dijual kepada GIP ini akan berada di bawah kawalan BlackRock sepenuhnya. Saham-saham GIP ini. Jadi, saya menyeru kepada PNB dan KWAP. Kita harus hentikan pengkhianatan ini. Saya merayu pemegang saham di dalam MAHB, terutamanya PNB dan KWAP, untuk tidak menjual saham mereka di dalam MAHB kepada Khazanah dan BlackRock. PNB dan amanah sahamnya seperti ASB, ASN, Amanah Saham Malaysia Wawasan mempunyai 81 juta saham ataupun lebih kurang 5% dalam MAHB. Kumpulan Wang Amanah Pencen KWAP yang menjaga pencen penjawat awam pula memiliki hampir 120 juta saham di dalam MAHB ataupun 7%. Saya menyeru kepada PNB dan KWAP supaya jangan jual saham ini kerana Khazanah dan BlackRock membeli pada harga yang murah, iaitu RM11 sesaham. Dianggarkan harga nilai sebenar MAHB minimum adalah ringgit Malaysia RM16 sesaham. Jika PNB dan KWAP menjual pada harga RM11 sesaham, pemegang saham ASB dan penjawat awam, khususnya orang-orang Melayu Islam, akan rugi hampir RM1 bilion. Dalam arti kata lain, orang Melayu memberi subsidi atau diskaun untuk Khazanah BlackRock sebanyak RM1 bilion. Jangan jual kerana MAHB tidak rugi. Tahun lepas, MAHB untung lebih RM500 bilion. RM534 juta. Sehingga bulan 6 tahun ini, MAHB sudah untung hampir RM395 juta. Peningkatan hampir 90% dari tempoh sama tahun lepas. Jumlah penumpang juga naik tahun ini sebanyak 16%. Pegangan tunai MAHB hampir RM2 bilion. Jadi tak ada sebab MAHB nak jual saham kepada BlackRock dan Khazanah. Saya menyeru orang Melayu, orang yang ada saham dalam ASB dan para penjawat awam supaya mendesak PNB dan KWAP untuk tidak menjual begitu murah kepada BlackRock untuk menguasai 39 lapangan terbang di Malaysia, termasuk lapangan terbang di Turki yang berpotensi amat-amat besar. Kita harus ingat, jika BlackRock memiliki kawalan terhadap MAHB, syarikat penyokong tegar
dan penyumbang dana kepada Israel ini akan mempunyai kuasa terhadap kesemua 39 buah lapangan terbang di dalam negara kita sepanjang 45 tahun akan datang. MAHB juga ada pegangan tanah yang besar di sekeliling KLIA. Usahlah kita berkomplot dengan Zionis. Jika kita masih bersama BlackRock, ini bermakna kita secara terang-terangan bersama Israel membunuh kanak-kanak dan wanita yang tidak berdosa di Gaza. Jadi tuan-tuan, saya nak peringatkan juga kepada PAC. Saya sudah mendesak hal ini dibawa masuk ke PAC sebelum ia diputuskan. Jadi saya nak desak pada hari ini bersama rakan-rakan ahli parlimen, PAC harus bersidang segera. Bincangkan penjualan saham ini. Panggil semua yang terlibat, termasuk yang saya sebut dalam parlimen tempoh hari, pegawai EPF itu, supaya mereka beri penerangan kepada kami, kepada parlimen. Banyak persoalan-persoalan tidak dapat dijawab oleh menteri-menteri berkaitan. Sewaktu Kamar Khas yang 5 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu, Menteri Kewangan kedua tidak menjawab semua persoalan yang kami minta dijawab secara bertulis. Ada banyak butiran-butiran yang tercicir, yang tidak ditunjukkan, dizahirkan kepada rakyat Malaysia. Jadi ini satu perkara yang merugikan. Saya nak jelaskan di sini pada rakyat Malaysia semua. Saya dan rakan-rakan ahli Parlimen Perikatan Nasional, kami bersedia untuk bagi hujah balas dalam Parlimen dan dalam PAC ataupun dalam jawatan kuasa khas Parlimen berkenaan hal ini. Kita sudah buat technical analysis tentang harga saham, penjualan saham ini. Kita boleh bagi counter proposal, counter argument kepada apa yang kerajaan Malaysia sedang buat. Apa yang kerajaan Malaysia sedang buat, apa yang Khazanah sedang tawarkan, apa yang KWSP sedang izinkan, apa yang Perdana Menteri biarkan, sebenarnya merugikan orang-orang Melayu Islam dan rakyat Malaysia. Kami ada counter proposal, analisis yang lebih baik untuk membantu meningkatkan MAHB dan pendapatan negara melalui lapangan-lapangan terbang kita. Soalnya sekarang, apakah kerajaan berminat mendengar pembangkang membawa konstruktif kritisism kepada mereka? Nampaknya kalau tengok apa yang berlaku pada saya, macam tak berminat. Kalau saya diberikan ruang untuk berbahas dalam parlimen, bajet ini, saya akan terbentang dalam parlimen. Tapi saya disenyapkan. Kerana apa? Kerana saya baru tahu benda ni. Ini sebab utama kenapa saya tidak dibenarkan bercakap dalam Dewan Rakyat. Dan saya serahkan segala butiran ini kepada rakan-rakan ahli parlimen untuk mereka berbahas minggu depan dalam belanjawan. Saya yakin mereka mampu menjelaskan kepada rakyat Malaysia, perkara inilah satu yang merugikan rakyat Malaysia. Jadi saya minta PAC segerakan perbicaraan ini sebelum urus niaga ini dimuktamadkan hujung tahun. Sebab rakyat Malaysia, pencarum-pencarum wajib tahu butiran sebenar berkenaan urus niaga yang songsang ini. Dan yang ketiga, saya nak tegaskan sekali lagi kepada Menteri Ekonomi. Saya bersedia berdebat dengan beliau dalam mana-mana platform yang bukan milik beliau. Saya tak nak pergi ke podcast terbakar beliau tu. Saya nak kata kat sini, saya bersedia berdebat tentang cetak wang, saya bersedia berdebat tentang MAHB, BlackRock ini. Sediakan platform neutral, tak perlu pergi bernama Sinar Harian pun cukup kalau Sinar Harian bersudi untuk sediakan platform neutral. Biar saya bergomor dengan Rafizi dalam hal ini. I am not afraid or coward against him. Put me a neutral platform and let's debate. No problem. Jadi saya nak tegaskan di sini kepada media, isu ini isu yang berat, isu yang besar. Melibatkan kedaulatan negara, kepentingan orang Islam, orang Melayu, PNB, KWSP, KWAP. Jadi saya harap PAC dan menteri-menteri terbabit bersedia memberi jawapan yang sebenarnya. Dan PNB dan KWAP minta jangan jual saham anda kepada Khazanah dan BlackRock. Sebab kalau PNB dan KWAP jual saham ini, maka lengkaplah urus niaga ini. So kita di penghujung urus niaga. Jadi saya minta jangan jual dulu, biar pencarum tahu butiran sebenar urus niaga ini. Terima kasih. Ada soalan? Saya ada. Tapi PAC ini dia bukan milik Perikatan Nasional seorang. Dia gabungan bukan dengan backbenchers kerajaan. Jadi ada pihak-pihak dalam PAC yang saya difahamkan kurang selesa dengan apa yang kami tuntut ini. Jadi kami minta perkara ini disegerakan demi kepentingan rakyat. Kata nak buat check and balance. This is check and balance platform yang kami minta. We are not going to the street anyway. So PAC is the best platform.